Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FDR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-227. Alhamdulillah. Okey, Soleha nak minta tolong kepada anda semua di luar sana, tolong sharekan dan tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. So, tajuk kita hari ini adalah jangan biasakan bohong. Ni yang selalu mak-mak kita pesankan. Anak-anak jangan selalu bohong. Nanti akan jadi benda lain. Okey, dah sharekan ke? Okey, alhamdulillah, thank you yang tolong sharekan. Okey, hai, waalaikumsalam Puan Masyita, Puan Mariam, Puan Majiah Ladari. Okey, alhamdulillah, thank you yang bersama dengan majlis ilmu pada hari ini. Okey, sebelum tu Soleha nak ajak kepada anda di luar sana, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati serta merestui majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi? Waalaikumsalam Puan Bihasna, Puan siapa lagi ni? Puan Nadia Bibi. Hai, Puan Umi Hendon. Okey, alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. So, selalu sangat kan mak-mak kita cakap, mak ayah kita cakap, siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Betul lah kan? Betul lah, ada logiknya. Kata-kata ni bukannya saya saja, orang tua-tua, orang yang berpengalaman, mak ayah kita, mereka lebih berpengalaman. Mereka lebih makan garam daripada kita. So, setiap pesanan, setiap nasihat tu kita kena ambil sebagai pengajaran hidup kita. Kenapa kita dilarang berbohong? Jangan biasakan berbohong. Sebabnya, kita sendiri tahu, bila kita selalu biasakan diri kita berbohong, lama kelamaan orang dah takkan percaya dah cakap kita. Lagi-lagi kalau kita pernah dengar kan kisah pada zaman dahulu di mana harimau, kisah binatang, kisah arnab, kisah kura-kura yang di dalam hutan tu. Sebagaimana bila bercakap bohong, bila nak minta tolong kita dalam kesusahan, betul-betul dalam kesusahan, orang dah tak percaya dah. Contohlah kita asyik duk main-main je, rumah terbakar, rumah terbakar, rumah terbakar. Lalu orang yang dengar kelang kabut nak bantu kita. Rupa-rupanya kita memperdayakan dia, kita mempermainkan dia. Tak ke lepas ni bila kita nak minta tolong yang memang betul-betul rumah terbakar, orang dah tak percaya dah. So kita keseorangan. Orang dah tak percaya cakap kita, orang dah tak trusted dekat kita, orang ingatkan kita main-main lagi. So itu buruk bahananya. Bahana bila kita selalu bercakap bohong, selalu nak main-main je, tak serius, selalu nak mempersenda. Keburukan tu, mara bahaya tu akan berbalik datang kepada diri kita balik. So jangan sesekali berbohong. Jangan berbohong, jangan ada niat nak bohong. Jujur dan amanahlah dalam diri kita.
itulah cerminan diri kita. Kalau kita sendiri tak jujur, tak amanah, nak menipu Allah, nak menipu mak ayah kita cakap kita pergi sekolah, kita cakap kita belajar, rupa-rupanya kita dok ponteng, kita tak pergi sekolah, kita cabut panjat pagar sekolah dan kita pergi lepak dekat tempat lain. Itulah situasi zaman sekarang. Jangan kita biasakan berbohong. Sebab bila kita dah bohong sekali, dia akan berjangkit-jangkit. Nak bohong lagi. Penipuan demi penipuan berlaku dan kita tak jujur dengan ramai orang. Kita dah menyusahkan ramai pihak. Dahlah susahkan diri. Lepas tu kita menyusahkan lagi ramai pihak. Dan kita rasailah keburukan dia, kita rasailah kesannya apabila kita tak jujur, dia akan memakan diri kita sendiri. Kita nak minta tolong, orang dah tak percaya dah. Okey, yang kedua, bila kita selalu berbohong, akan menyebabkan perbalahan, akan menyebabkan pergaduhan, akan menyebabkan perselisihan faham. Lalu putuslah silaturahim. Kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk memutuskan silaturahim. Hendaklah kita menyambung silaturahim, jangan berdendam, jangan sakit hati, jangan sakitkan hati orang, jangan lukakan hati orang, jangan melawan cakap orang, jangan sebarkan aib orang. Sebabnya bila kita duk cakap bohong, kita cakap, tengoklah si Fulan bin si Fulan tu, dia tu pakai susuk lah tu, cantik semacam je. Kita duk sebarkan aib orang, kita duk bohong. Padahal kita tak tahu pun. Kita tak tahu, rupa-rupanya dia muka dia cantik sebab dia jaga solat dia jaga wuduk dia selalu buat solat tahajud. Sebab tu muka dia berseri-seri. Kita dah sangka buruk, kita dah cakap bohong, kita dah sebarkan aib orang, kita dah fitnah orang. Nampak tak betapa banyak dosa tu berjangkit daripada perkara kecil lalu menjadi besar, tersebar satu kampung, tersebar satu negeri, siap viral merata-rata. Tanggunglah nanti kita merangkak-rangkak cari orang yang kita dok buat salah tu, orang yang kita dok sebarkan aib orang tu dekat padang mahsyar, merangkak-rangkak cari nak minta maaf. Betapa kita ni jangan biasakan diri kita berbohong. Cakaplah jujur. Seperti arwah Siti Sarah, dia kata, saya paling pantang orang suka berbohong. Cakaplah dan jujurlah walaupun kenyataan tu menyakitkan. Sekurang-kurangnya kita tak berbohong, sekurang-kurangnya kita tak tipu Allah, kita tak tipu ramai orang. Sebab sekali bila kita dah bohong, kita akan terus bohong. Kita akan terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Betul lah kata orang tua dulu, bercakap bohong lama-lama mencuri. Yelah, kita dah cakap bohong, itu dah salah. And then kita pula lebih orang kata makin lama kesalahan tu makin memuncak. Dah bohong, lepas tu nak mencuri pula bila kita dalam kesusahan. Kita tak nak situasi tu menjadi semakin buruk, akan menyebabkan diri kita hilang kawan, hilang kepercayaan, hilang trusted. Kita tak nak macam tu. Lagi orang benci kita, orang tak nak kawan dengan kita, orang cuba jauhkan diri daripada kita sebab sikap kita ni, sikap kita susahkan orang. So jujurlah dan jangan bercakap bohong, sebab bohong tu hanya akan memakan diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, sebenarnya sifat bohong ni adalah salah satu sifat orang munafik. So kita nak ke jatuh level kita, title kita tiba-tiba jadi orang yang munafik? Na'udzubillah min zalik. Tak nak ada dalam diri kita ada satu dan sekelumit sikit pun sikap munafik. Ciri-ciri orang munafik ni minta dijauhkan. Ya Allah, peliharalah hati-hati kami ni. Jauhkanlah kami daripada sikap buruk, sikap yang boleh mempersendakan agama Islam. Tetapi cerminkanlah diri kami dengan akhlak peribadi teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa amanah, yang sentiasa al-amin, bercakap benar, yang sentiasa tabligh, yang sentiasa fatanah. Itulah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena follow, yang kita kena jadikan inspirasi dalam hidup kita. Jangan kita ikut perangai orang kebaratan. Kita kata ikut trend. Kita kata tak apalah, saya trending, saya tak kolot
saya nak ikut perkembangan semasa. Lalu bila kita ikut perkembangan semasa tu, macam-macam kesalahan yang kita buat. Dah berani bohong, dah berani menipu, dah berani bercakap bohong, konon-konon itu kita punya hasil, tetapi sebenarnya kita ciplak orang punya hasil. Macam tu pun boleh mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Sifat orang munafik hendaklah kita jauhkan. Sebab orang yang munafik ni susah dia nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dirinya benar-benar digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas dihisap nanti. Okey, yang seterusnya, bila kita selalu berbohong ni, di side Allah, Allah sangat murka dan Allah benci kepada mereka yang selalu berbohong, kepada mereka yang selalu mengada-adakan sesuatu cerita yang tak benar. Cerita tu tak ada pun, tiba-tiba sebab kita nak, orang kata macam TikTok kan, nak content power, nak content ramai orang view, lalu kita buat fitnah, kita ada-adakan berita yang tak ada. Sebagai contoh, dia kata, tengoklah saya baru pergi sini, tiba-tiba banjir, tiba-tiba kepala air turun. Sebenarnya dia edit video tu, dia edit gambar tu sebab dia nak menakutkan orang dan dia nak content dia tu banyak viewer. So macam tu dah, caranya dah haram, caranya dah salah. Kita memalsukan berita yang tak benar. Macam kita kan, kadang-kadang macam semalam kan, war-warlah ibu bapa dilarang untuk menegur anak murid. Lepas tu bila dikaji-kaji, rupanya berita itu adalah sebaran palsu, tak benar. Kita sebab tu jangan kongsi sebelum kita memastikan sesuatu berita tu benar-benar betul. Sebab tu kita kalau nak tak pasti, jangan kongsi. Sebab boleh jadi saham dosa kering, kita duk sebar-sebarkan dekat semua grup kan. Kita cakap pumpang-pumpang, tengoklah ni kemalangan ni. Padahal berita tu tak benar. Kita sendiri tak cek, tak tabayun. So, bila memalsukan berita, mengada-adakan sesuatu, memviralkan sesuatu, nak jatuhkan orang, nak lihat orang jatuh, itu adalah salah satu perangai yang sangat-sangat tak bermoral, perangai yang sangat-sangat buruk dan dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk buat main, semata-mata nak populariti, semata-mata nak kita punya diri kita ni viral, nak orang puja-puja, nak orang puji-puji. Lalu kita mengadakan sesuatu, kita bohong sana sini, kita mengadakan sesuatu yang tak betul. Jadi jatuhlah hukum haram dan berdosa besar. Sebab dia akan melibatkan banyak pihak. Pihak tu, pihak ni akan menyebabkan hati ibu bapa terluka, akan menyebabkan hati guru-guru keberkatan hilang. Kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai ibu bapa kepada anak kita, andai kita ibu bapa, kita dok salahkan cikgu, dok fitnah cikgu, maka hilanglah keberkatan ilmu yang anak kita belajar dok sekolah ni sebab kurangnya adab dalam diri kita. Kita tak cakna dulu, kita dok salahkan cikgu je, kita dok salahkan ibu bapa je. Sebenarnya banyaklah puncanya bila dikaji-kaji. Jangan kita nak salahkan sesuatu pihak tu sebelum kita tabayun. Sebab tu Islam sendiri tak menggalakkan kita ni nak menyalahkan sesuatu pihak, nak menjatuhkan hukum kepada sesuatu pihak. Sebab Islam tu sendiri ada keadilannya. Islam tu sendiri ada keindahannya, di mana kita tak boleh nak melakukan sesuatu tu dengan kejam, ada toleransinya. So inilah yang Islam ajar. So hati-hati, jangan berbohong, jangan berbuat penipuan demi penipuan. Sebab penipuan tu hanya akan menyebabkan diri kita terus hanyut, dan perkara ni akan berlarutan panjang-panjang, akan menyebabkan kadang-kadang boleh bergaduh sehingga 7 keturunan. Mak ayah kita dulu, atuk nenek kita bergaduh, and then bawa pula kepada anak, dah habis anak bawa pula kepada cucu cicit. So benda ni berlarutan, berpanjangan, dan boleh menyebabkan banyak sangat keburukan dan kemusnahan. Family boleh musnah, boleh porak-peranda hanya kerana penipuan. So jangan biasakan diri kita berbohong. Macam sebelum ni Solat pernah buat tajuk kan, ada bohong yang disunatkan untuk kita lakukan. Sebagai contoh, bila suami dengan isteri, suami nak tackle, nak jaga hati isteri, dia kata, sedaplah masakan ni, walaupun telur yang isteri dia masak tu masin sedikit, tetapi sebab inilah bohong yang disunatkan. Kita tak nak kejadian yang lebih buruk. Yelah, kalaulah suami tu bercakap jujur, tiba-tiba isteri merajuk tak nak masak seminggu, tak kenaya kan. So kita sendiri kena hati-hati.
dalam Islam ni ada bohong yang dibenarkan, ada bohong yang sunat, orang kata tipu sunat. Boleh dilakukan mengikut situasi. Tetapi kalau bohong yang boleh merosakkan ramai pihak, yang boleh menjatuhkan ramai pihak, yang memang mendatangkan dosa, bohong tu adalah bohong yang haram dan berdosa besar kalau kita lakukan. Ada 4 situasi je kalau tak silap Soleha, bohong yang disunatkan. Soleha pernah share live-live yang sebelum ni, anda boleh refer kembali insya-Allah. Dan yang terakhir, bila kita selalu bercakap bohong, kita akan hilang kawan, kita akan hilang orang-orang yang percaya sebelum ni kat kita. Contoh kawan-kawan kita asyik bohong dia je, kita cakap ni, tengok ni, kita putuskan silaturahim antara kawan, kita tikam kawan. Jangan macam tu. Kita nak bersilaturahim ni, bersilaturahimlah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana ada kepentingan peribadi, jangan kerana ada kepentingan semata-mata nak diri tu sentiasa heboh, tetapi sehingga meletakkan hukum Allah tu di paling bawah. Tak nak, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita daripada sifat-sifat yang buruk-buruk. Allah pelihara kita daripada perasaan hasad, dengki, iri hati. Semoga kita, apa yang kita lakukan ni, kita ingatkan, aku nak berkat, aku nak redha Allah, aku nak Allah kasih dan sayang aku. Jangan buat sesuatu yang mengundang murka Allah. InsyaAllah jaga silaturahim, berkawan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kepentingan. And then bila kita susah, dia cabut lari. Bila kita susah, dia tak nak pun kawan dengan kita. Itulah kawan yang sangat pentingkan diri. Tetapi kalau kawan yang baik itu, kita susah ke, kita senang ke, kita dalam keadaan kesedihan ke, dia ada sentiasa dengan kita. Itu adalah kawan yang baik. Dia tak akan tinggalkan kita. Kita buruk ke, kita tiba-tiba ditimpa bencana ke, dia ada sentiasa menyokong kita. Itu adalah kawan yang baik. Kawan yang baik ni, bila dia tengok kawan dia buat silap, dia tarik tangan kawan dia, and then dia bagi big support, dan dia akan bantu kawan dia untuk hijrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang Allah redha, insya-Allah. Bukannya bila kita tengok kawan kita hancur, kita duk ketawa terbahak-bahak, kita duk bertepuk tangan, suka tengok orang jatuh, suka tengok orang kecewa, suka tengok orang down berpanjangan. Jangan macam tu. Okey. Betul, Puan Umi Afan Kalisha Umairah, sahabat until jannah. Soleha harapkan anda-anda semua ni adalah antara 70 orang sahabat syurga Soleha, sahabat soleh dan soleha yang akan mendoakan nanti bila Soleha dah tak ada kat dunia ni. Adalah doa-doa kalian yang sampai sebab kita jaga silaturahim, insya-Allah. Okey, semoga ukhuwah ni kekal fillah abadan abada, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.